Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya muliakan tuan-tuan imam, ahli jawatankuasa masjid Jami' Batu Kikir, seterusnya rakan FB audio kuliah yang menonton rancangan ataupun tazkirah kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada pagi yang mulia ini masih lagi Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah berikan peluang kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita, perkumpulan kita, pertemuan kita pada pagi ini Allah rahmati kita semua insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah seperti biasa kuliah bulanan kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram dalam Islam. Yang mana kita masuk kepada tajuk pinggan mangkuk dari emas dan perak. Kita nak bincang tentang penggunaan kita kata pinggan mangkuk dari emas dan perak. Yang mana Islam mengharamkan penggunaan bekas dari emas dan perak serta tempat tidur dari sutera di dalam rumah orang muslim. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sesiapa yang menyeleweng dari jalan ini dengan ancaman yang keras. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya, innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah innama yujarjir fi batnihi naru jahannam. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan memakai bekas emas dan perak, maka akan bergoncang di dalam perutnya api neraka jahanam. Yujarjir ni tuan-tuan, dalam hadis ni yujarjir kata para ulama, dia ni menggelegak kata-kata. Jadi orang yang dia menggunakan bekas, contoh ni gelas ni dek kayanya tuan-tuan, gelas daripada emas, pinggan emas, tilam emas, semua emas, dek kaya. Kan? Duit terlampau banyak, tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Semua pakai guna emas. Lalu Nabi beri ancaman tuan-tuan. Nabi beri ancaman mereka ni tuan-tuan dekat akhirat nanti. Nabi kata apa tuan-tuan? Iaitu nanti mereka nanti di akhirat nanti perut mereka akan menggelegak tuan-tuan. Dek panas tuan-tuan kerana menggunakan kita kata bekas-bekas atau sama ada makanan atau minuman yang dibuat daripada kita kata emas dan kita juga perak. Baik. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Huzaifah, katanya, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil harir wad dibaj wa an najlisa alaihi faqala huwa lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Hadis riwayat Bukhari. Yang mana Rasulullah SAW melarang kita meminum dalam bekas yang diperbuat dari emas dan perak, atau kita memakan di dalamnya, dan melarang kita memakai kain sutera nipis serta sutera tebal atau duduk di atasnya. Yang mana baginda Rasulullah SAW berkata, kain itu untuk mereka, yakni orang-orang kafir di dunia, dan untuk kita di akhirat tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan, sidang jemaah rahmat Allah sekalian, bak emas ni tuan-tuan, untuk orang perempuan dia tak nak jadi isu. Dia nak pakai perhiasan emas, tak nak masalah. Cincin emas, gelang emas. Yang kita nak bincang yang tak boleh ni,
Ni, apa gelas emas. Kan? Walaupun orang perempuan orang lelaki tetap haram tuan-tuan, tak boleh pakai. Tak boleh guna. Ni gelas emas, pinggan emas. Kalau kita tengoklah tuan-tuan, dekat Kuala Pilahan, kedai emas ya Allahu Akbar. Dalam tempoh PKPP tuan-tuan tengok kedai emas mana yang kosong. Tak ada tuan-tuan. Penuh. Ui, saya tengok ramai tuan-tuan. Beratur. Kadang-kadang polis pun datang pula. Kawal keadaan dan sebagainya. Allah, ramai tuan-tuan. Itu perhiasan tu tak ada masalah. Yang jadi isu ni jadilah pinggan mangkuk kan. Kadang-kadang dia tak pakai, simpan dia. Ustaz, saya simpan ustaz. Tak lamari, pinggan mangkuk, gelas emas. Hukumnya haram tuan-tuan. Apa yang diharamkan ke atas pemakainya, maka haram menjadikannya perhiasan dan untuk menghias rumah. Orang bukan Islam, orang kafir, biarlah tuan-tuan. Pokok dia lah tuan-tuan. Kita tengok dia. Ada kita kata perhiasan emas. Barang-barang emas kita kata. Mungkin pinggan mangkuk. Tak apa. Di dunia untuk mereka tuan-tuan. Kita nanti ke akhirat tuan-tuan. Kita akan dapat, kita kata, benda tersebut tuan-tuan. Baik. Kemudian sini disebut pengharaman terhadap pinggan mangkuk, bekas makanan, alas tidur dan sebagainya adalah ditujukan kepada kaum lelaki dan wanita. Jangan pula orang saya perempuan boleh ustaz. Guna gelas emas, guna piring emas, tetap tak boleh tuan-tuan. Baik, ini kerana hikmah pengharaman di sini ialah membersihkan. Kenapa diharamkan? Kenapa kita tak boleh pakai piring emas, gelas emas, cawan emas, mangkuk emas? Kita ada pinggan emas. Kita kaya, duit banyak, apa salahnya? Ada hikmah dia tuan-tuan. Hikmahnya di sini tuan-tuan untuk membersihkan rumah itu sendiri daripada segala macam kemewahan yang dibenci oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. Tuan-tuan, perkara tersebut telah membawa kepada kita kata pembaziran tuan-tuan. Pembaziran. Bukan nak kata salah untuk kita mencari harta, tak salah. Tapi sampai bab tu tuan-tuan, sampai tahap macam tu, dia dikira membazir. Dah terlampau mewah pula tuan-tuan. Dia membazir. Semua emas. Kan? Orang tu, ustaz, saya ada gigi emas. Apa hukum tuan-tuan kita memakai, kita kata, gigi emas? Baik. Pertama, dia ada dua tuan-tuan. Dua isu di sini. Kalau seseorang tu tuan-tuan, gigi dia elok ni. Elok. Tak ada apa langsung. Kan? Tiba-tiba saja. Duit banyak. Di kedai emas, tempur. Nak letak emas. Nak salut emas kat gigi dia. Hukumnya haram tuan-tuan. Hukumnya haram. Ni gigi elok ni. Tak ada apa langsung. Tak ada cacat apa langsung pun. Tapi buat. Itu haram. Isu yang kedua. Okey, isu yang kedua. Gigi dia tertanggal. Patah dan sebagainya. Boleh tak kita buat gigi palsu yang dia buat daripada emas? Hukumnya adalah harus tuan-tuan. Hukumnya harus. Boleh. Kan? Ialah kalau kita buat daripada benda lain, contoh apa? Besi ke? Karat. Kan? Jadi boleh. Tidak ada masalah untuk kita buat daripada emas. Timbul persoalan. Nanti nak meninggal nanti. Orang tu mati nanti macam mana? Emas kan mahal. Kan? Berapa tu? 200 lebih kot. Kan? Atau 1 lebih, apa, segram kita kata. Jadi, boleh tak kita tanggal emas tu? Tanggal emas. Katakan ada 5 lah tuan-tuan. Boleh tahan. Boleh tak tanggal? Tengok tuan-tuan. Sekiranya dia memberi mudarat kepada jenazah, tak payahlah tanggal tuan-tuan. Ini duk kau pek-pek sampai kita kata memudaratkan, mencederakan jenazah, tak payahlah, biarlah. Tapi kalau boleh mudah untuk kita tanggal, tanggallah. Tidak masalah. Baik. Kemudian kena faraid lah tuan-tuan. Yang diambil, disimpan kan. Okey, baik. Itu kita kata gigi emas. Okay. Kemudian alangkah tepat sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam permasalahan ini, yang mana pengharaman tentang masalah ini ke atas kaum lelaki dan wanita bersumberkan hadis yang saya bacakan tadi, yang tadi kita baca tu. Yang mana Nabi melarang kita makan, meminum bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Baik. Kemudian di sini dikata dibolehkan untuk kaum wanita memakai perhiasan emas dan perak kerana keperluan untuk menghias diri dan menampakkan dirinya cantik kepada suami mereka tuan-tuan. Orang perempuan tuan-tuan,
dia nak pakai gelang sampai ketiak pun boleh tuan-tuan untuk suami dia. Kan? Nak pakai rantai ni tuan-tuan sampai ke lutut pun boleh untuk suami dia lah. Maksudnya apa orang kan? Macam pakai kan? Nampak pun tak cantik. Kan? Tetapi untuk orang luar yang bukan kita kata suami dia, macam mana tuan-tuan? Pakailah kita kata secara sederhana. Kan? Okay, janganlah sampai ada orang tuan-tuan yang pakai tudung. Cantik tudung. Tapi rantai dia tu melebihi ni, melepasi tudung ni. Dia panjang tu. Kan? Nampak? Ataupun kita kata pakai gelang kaki. Siap ada loceng lagi, bunyi lagi tu. Ini benda-benda yang Islam larang dan Islam haramkan tuan-tuan. Tak salah dia nak pakai. Untuk suami silakan. Tafaddal. Tetapi bila mana sampai membawa kita kata tabarruj, berlebih-lebihan dan sebagainya, ini yang Islam larang tuan-tuan. Baik. Kemudian sini dia kata, kalau ada yang mengatakan sekiranya alasan itu tepat, okey, maka akan diharamkan juga bekas yang diperbuat daripada batu yakut dan yang seumpamanya. Sedangkan batu ini batu yakut ini lebih mahal daripada emas dan perak. Apakah jawapanmu? Dia kata. Jawabnya, batu-batu yang mahal seperti ini tidak dikenali oleh fakir dan miskin. Kerana itu hati mereka tidak terpengaruh apabila melihat orang kaya memakainya, meskipun sesudah mereka mengenalinya. Yakut ni tuan-tuan. Perkataan yakut ni tuan-tuan Allah rakamkan, Allah menggambarkan keindahan, kita kata kecantikan bidadari dalam surah Ar-Rahman ayat 58. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ka'annahunnal yaqut wal marjan, kata Allah. Mereka ni bidadari ni, kata Allah, mereka ini seakan-akan mereka itu seperti mana permata tuan-tuan. Yakut, batu permata delima. Ni, kita kata ni, yakut. Allah menggambarkan kecantikan bidadari ini seperti mana kita kata permata delima. Yakut wal marjan, batu marjan tuan-tuan. Kata sebahagian pendapat mengatakan bahawa kan, sedangkan yakut ini harga dia lebih mahal daripada emas dan perak. Tetapi kenapa Allah tidak haramkan batu yakut ni? Kalau tuan-tuan tengok orang buat cincin tuan-tuan, banyak orang buat cincin, saya tengok yakut ni kan. Okey, dan marjan buat cincin. Marjan ni warna merah sikit kan. Ini banyak orang buat cincin lah. Okey, kenapa yakut ni Allah tak haramkan? Kenapa emas yang diharamkan? Kerana tuan-tuan, yakut ini dia tidak dikenali oleh fakir miskin. Orang fakir miskin tuan dia tengok orang pakai yakut, tak ada pasal apa tuan. Tapi kalau emas, dia tahu dia emas. Tengok pinggan mangkuk emas, Tapi kalau setakat pinggan mangkuk daripada yakut, orang tak pandang kan. Dia pun tak tahu. Kan? Apa benda kan? So kita kata tak dikenali lah tuan-tuan. Sebab itu hati mereka orang fakir miskin ni tak tertarik pun. Kalau pinggan mangkuk buat daripada batu yakut ni, dia tak tertarik. Selain itu, batu yakut itu sukar ditemui sehingga tidak ramai orang dapat memakainya. Berbeza dengan emas dan perak tu, dia beza tu, nak jumpa pun susah. Tak seperti mana kita kata emas dan perak. Jika dilihat dari sudut ekonomi, hikmah pengharaman emas dan perak ke atas kaum lelaki, perkaranya jelas akan lebih berkesan lagi. Ini kerana emas dan perak adalah jaminan kewangan antarabangsa bagi mata wang yang Allah Ta'ala jadikan sebagai ukuran bagi harta negara. Dinar kan? Okay, baik. Allah Ta'ala menunjukkan kepada manusia dan hal penggunaannya sebagai satu nikmat daripadanya kepada manusia untuk mereka bertukar-tukar antara mereka dan bukan menyimpannya di rumah untuk perhiasan. Kita nak guna emas ni sebagai satu pertukaran, tak ada masalah. Hari ni ramai orang kita guna kan. Kita kata kita simpan wang ni lah, wang emas dan sebagainya. Itu tak jadi isu tuan-tuan, tak ada masalah. Dulu Allah jadikan emas ini sebagai satu mata wang bagi sesebuah negara, yang mana wang tersebut digunakanlah sebagai satu bentuk pertukaran. Untuk kita beli barang, kita guna emas. Macam duit lah kita kata, RM ringgit kita kan. Tapi ini digunakan emas. Jadi untuk sebagai pertukaran tidak ada masalah. Yang masalahnya tuan-tuan tadi lah,
disimpan pinggan mangkuk, simpan itu, tak guna pun. Itu yang Allah larang tuan-tuan. Baik. Imam Al-Ghazali berkata dalam bab kesyukuran dari kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesiapa yang membelanjakan wang dirham dan dinarnya untuk mengumpul bekas dan pinggan mangkuk dari emas dan perak, maka dia sebenarnya telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala dan dia dianggap lebih buruk daripada orang yang menyimpan wang untuk tujuan menyembunyikan. Ini dalam bab bersyukur tuan-tuan. Okay, dia guna wang emas ataupun dia guna emas dan perak ni, okay, untuk apa? Ataupun kita kata dia guna wang dinar dia tuan-tuan untuk beli pinggan mangkuk daripada emas dan perak. Jadi sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, perkara tersebut, okay, perbuatan tersebut lebih buruk kerana perbuatan tersebut bermaksud dia mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Okay? Dan dia dianggap lebih buruk lagi daripada orang yang menyimpan wang untuk tujuan nak sembunyikan. Itu lebih, nak kata bagaimana satu ancaman yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali bagi mereka yang menggunakan duit. Kalau kita hari ni lah kita ada duit, kita beli pinggan mangkuk emas simpan. Lebih teruk lagi tuan-tuan kata Imam Al-Ghazali tuan-tuan. Daripada orang yang ada duit tapi disimpan. Tengok, ni satu bentuk kita kata ancaman. Baik. Contoh, okey, baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man syariba fi aniyatin min dhahabin aw fiddah, faka'annama yujarjir fi batnihi nar jahannam." Tadi hadis yang saya bacakan di awal tadi ya. Barang siapa yang meminum dalam bekas emas dan perak, seolah-olah akan bergoncang di dalam perutnya api neraka Jahannam. Bergelegak tuan-tuan. Jadi kata penulis, janganlah ada seseorang Muslim menyangka bahawa pengharaman itu bertujuan untuk menyempitkan ke atas orang Muslim dalam hal rumah tangganya, kerana barangan yang halal dan baik dibolehkan kerana masih ada banyak lagi. Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang Allah, kenapa Islam haramkan saya nak simpan pinggan mangkuk emas? Kenapa dia haramkan? Kenapa Islam haramkan saya nak beli amari daripada emas? Contoh. Seolah-olah Islam menyempitkan, menjumutkan. Jawapannya tidak tuan-tuan. Kenapa? Banyak lagi tuan-tuan yang halal. Banyak lagi perkara-perkara benda-benda Islam benarkan. Tak payahlah guna emas, ambil benda lain. Pinggan mangkuk, apa? Coral, sebagainya kan. Pergi Langkawi, idaman suri dan sebagainya. Bermacam-macam jenis. Beli silakan, tak ada masalah. Kau nak simpan, sampai nak makan pun tak berani. Takut terlampau mahal kan. Beli mahal nak makan nasi pun. Oh jangan. Kan pocah kan. Oh mak, tak boleh. Buat apa beli? Simpan dekat rak tengok ya. Mak boleh tak? Adik nak pakai pinggan tu. Tak boleh. Tengok je. Tengok aku sudah tuan-tuan. Kan? Dia mahal sangat pinggan tu. Bukan emas perak pun. Kan? Tapi dia mahal. Seronok. Ada orang tuan-tuan dia seronok beli pinggan mangkuk ni bukan untuk guna, untuk simpan je. Tengok. Seronok. Tengok pun seronok dah. Kata kan? Baik. Jadi nak kata tuan-tuan, yang halal ni banyak. Belilah. Tak ada masalah. Apa masalah ya? Ni kadang-kadang yang haram, yang Islam tak bagi itulah. Dia nak cari, dia nak ambil. Kan? Kononnya pelaburan. Kan? Ustaz pinggan mah ustaz, nanti saya boleh ni balik. Sedangkan perbuatan tersebut tuan-tuan, Allah larang tuan-tuan. Sedangkan perbuatan tersebut adalah kita kata haram. Baik. Seterusnya kita masuk dalam tajuk, masih lagi kita al-halal wal haram, tentang Islam mengharamkan menyimpan patung. Islam mengharamkan umatnya menyimpan patung. Baik. Yang dimasukkan di sini itu patung-patung yang berbentuk sempurna di dalam rumah kerana ianya menyerupai perbuatan orang kafir. Ustaz, diupah orang ukir dia. Ukir dia. Supaya anak-anak dia ingat dia. Bila dia tak ada nanti, anak-anak dia ingat dia kata. Okay, jadi pergi jumpa juru ukir, minta juru ukir tersebut ukir dia
sempurna. Kan? Hukumnya adalah haram, tuan-tuan. Kan? Oleh kerana itulah para malaikat tidak memasuki rumah-rumah orang Islam yang menyimpan patung-patung seperti itu, dan bukan kerana para malaikat mengelak dari ingin memasuki rumah tersebut. Padahal para malaikat itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Ta'ala. Rumah yang ada patung-patung yang tadilah, patung-patung yang kita kata yang diukir secara sempurna ni tuan-tuan, malaikat rahmat tak masuk, tuan-tuan. Kan? Ya? Kemudian Rasulullah bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamathil. Sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada patung-patung, tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama berkata, sebab para malaikat tidak mahu memasuki rumah orang yang menyimpan atau menggantung gambar-gambar patung ini, kerana tuan rumahnya telah menyerupai orang-orang kafir yang menjadi kegemarannya meletakkan patung-patung itu untuk dimuliakan dan dipuja. Lantas kerana itulah para malaikat tidak memasuki rumah-rumah orang Islam yang menyimpan patung-patung serupa itu, dan bukanlah kerana para malaikat itu telah menjauhkan diri untuk memasuki rumah-rumah mereka sama sekali. Sebab tu tuan-tuan tak boleh. Jangan sekali-kali kita kata kita mengukir apa kita kata patung-patung ni, jangan, tuan-tuan. Ustaz, anak patung tak apa, tuan-tuan, anak patung mainan lah, tuan-tuan. Untuk anak-anak kita, cucu kita sebagai kat rumah tu, itu tidak ada masalah, tuan-tuan. Okey, baik. Islam juga mengharamkan orang Muslim bekerja sebagai pembuat patung-patung itu, meskipun dimaksudkan semua hasil kerjanya itu untuk orang-orang bukan Islam. Tuan-tuan, ada orang kita, tuan-tuan, saya juga pernah ditanya, tuan-tuan, tentang orang kita dia ukir. Buat patung ni dia ukir buat ni dekat kuil, tuan-tuan. Dekat kuil, tuan-tuan, nak kata kepakaran dia dalam mengukir ni. Dia tanya, ustaz, apa hukum, ustaz? Ini memang kerja saya, ustaz. Ukir patung dekat kuil, tuan-tuan. Allahu akbar, tuan-tuan. Jauhkanlah, tuan-tuan. Sekali pun kita tahu kita ukir ni bukan untuk kita, untuk orang non-Muslim, untuk orang Islam. Tak boleh, haram, tuan-tuan. Jauhlah, kata banyak lagi, tuan-tuan. Kita kata pekerjaan yang halal. Kalau kita tengok betul garis sebelum, tuan-tuan, hikmah bila mana Allah datangkan satu ujian ini, tuan-tuan, kan? Kemudian kita tengok di Pasar Borong Kuala Lumpur, tuan-tuan, kita kata pekerja-pekerjanya semua warga tempatan, tuan-tuan. Orang kita, tuan-tuan. Ini hikmah-hikmah dia, tuan-tuan. Nak kata, tuan-tuan, perkara-perkara sebelum ni, contoh dia sebagai pemandu lori arak, cukuplah berhentilah, tuan-tuan. Saya tak minum, ustaz. Saya tak angkat, ustaz. Saya bawa je. Pun tak boleh, tuan-tuan. Jauhkanlah, tuan-tuan. Okay. Kemudian Rasulullah bersabda, inna min asyaddin nas azaba yaumal qiyamah alladhina yusawwiruna hadhis suwar. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, orang yang sangat berat sekali siksanya di hari kiamat ialah mereka yang bekerja membuat patung-patung. Allah, tuan-tuan, ni azab ke akhirat ni, tuan-tuan. Paling berat. Iaitu mereka yang, kita kata antara paling berat seksa dia, iaitu mereka yang membuat patung-patung. Yang mengukir patung-patung ni, tuan-tuan. Sekalipun patung-patung itu diukir untuk orang bukan Islam. Seksa dia cukup berat, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Baik. Dalam riwayat yang lain, orang yang menyerupakan sesuatu dalam apa-apa jua yang diciptakan Tuhan, iaitu patung-patung. Okey. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, man sawwara suratan kullifa yaumal qiyamah an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fiha abada. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lain-lain. Sesiapa yang membuat gambar-gambar patung, nescaya pada hari kiamat nanti akan diperintahkan supaya meniupkan roh pada patung-patung itu, padahal dia memang tidak berkuasa untuk meniupkan roh kepadanya sama sekali. Orang yang buat patung ni, tuan-tuan, dekat akhirat nanti Allah perintahkan
Kamu dulu kat dunia buat patung kan. Sekarang kata Allah, kau tiupkan roh. Allah perintahkan dia supaya tiupkan roh. Tiupkan roh, hidup patung tersebut. Sudah pasti tuan-tuan, tak mampu dan tak dapat untuk kita nak hidupkan patung tersebut tuan-tuan. Maksud dari sabda ini ialah bahawa orang itu akan diminta untuk meletakkan kehidupan pada patung-patung itu, sedangkan dia tidak mampu untuk berbuat begitu. Yang mana perintah itu untuk menampakkan bahawa dia tidak berkuasa untuk memberi kehidupan pada patung-patung itu, dan kerana itu dia tidak patut membuatnya lagi. Lukis tak apa tuan-tuan, dia lain. Kan orang buat mural kita kata kat dinding, gambar yang Pertuan Agong, tak masalah. Lukis tak ada isu tuan-tuan. Ini kita kata dia ni mungkin buat bentuk. Lukislah bentuk macam mana pun tak apa, tak masalah. Kan? Cuma lukislah benda yang elok kita kata kan. Baik. Hikmah diharamkan patung-patung ni. Kenapa tak boleh buat patung? Yang pertama, di antara rahsia-rahsia yang penting dalam mengharamkan patung-patung itu, dan ini bukanlah satu-satunya sebab dari pengharaman itu, sebagaimana yang dipercayai oleh sesetengah manusia, ialah untuk melindungi kemurnian sifat tauhid, yakni keesaan Allah, serta menjauhkan diri daripada menyerupai kaum penyembah berhala yang menjadikan patung sebagai sembahan. Ini kita kata bukanlah antara sebab. Antara sebab kita kata diharamkan kita mengukir, kita buat patung ini, kita nak menjaga tuan-tuan sifat ataupun kita kata tauhid kita ini, iaitu kita kata keesaan Allah. Allah tu esa tuan-tuan, satu je Allah. Okey, baik. Serta menyauhkan diri kita daripada kita menyerupai kaum orang yang menyembah patung berhala. Kan? Dia buat patung, dia sembah patung dia tuan-tuan. Dia sembah Tuhan dia. Patung tu dia sembah tuan-tuan. Baik. Sebenarnya keinginan Islam untuk melindungi keesaan Allah Ta'ala dari segala perbuatan syirik telah mencapai kemuncaknya. Sebab tu kita Islam dijaga tuan-tuan. Perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada syirik ini Islam jaga tuan-tuan. Jaga. Ditakuti tuan-tuan dengan orang yang mungkin patung, buat patung ni tuan-tuan, sampai satu hari nanti tuan-tuan, sampai satu tahap dia tak sembah Allah tuan-tuan. Di patung tu lah. Walaupun dia buat patung ayah dia sendiri letak kat rumah. Kenapa dia buat patung ayah ni? Bila dia tengok ayah, dia takut dengan ayah dia. Dia akan solat. Lama kelamaan tuan-tuan akan bertukar lah. Dia takut ayah tu, ada ayah, patung ayah tu, sebab tu dia solat. Dia tak takut Allah tuan-tuan itu. Tengok. Ini bahaya kita kata patung ni tuan-tuan. Baik. Kemudian Islam telah mengambil jalan yang jitu dalam kesungguhannya dan perihal kewaspadaannya, kerana pernah terjadi kepada beberapa umat yang menjadikan pemimpin mereka dan orang-orang soleh di antara mereka yang sudah mati sebagai patung atau gambar untuk memperingati mereka. Ni ada tuan-tuan. Punya sayang kepada pemimpin dia, punya cinta kepada kita kata tuan guru dia contohnya, sampai dia ukir tu. Ni umat dulu, umat terdahulu. Dia ukir patung, dia buat. Dia sayang ni. Ta'assub kita kata. Membabi buta ni buat. Sayang sangat ni. Ni yang pernah terjadi tuan-tuan kepada kita kata umat yang terdahulu. Lama kelamaan gambar dan patung-patung itu dijadikan sebagai bahan sembahan pula. Asalnya nak ingat tuan guru dia. Nak ingat mungkin ayah dia. Nak ingat pemimpin dia. Lama kelamaan itu jadi sembahan tuan-tuan. Ini yang kita bahaya. Tidak hairan lagi bagi sesuatu agama yang memang dasar syariatnya menutup semua pintu yang membawa kepada kerosakan, agar segera menutup semua pintu yang bakal menyerap akal fikiran dan hati mereka. Segala macam bentuk syirik, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, atau dipengaruhi oleh gejala-gejala penyerupaan yang dipegang oleh para penyembah berhala dan kaum yang taksub dalam beragama. Jadi Islam awal-awal lagi dah tutup. Jalan-jalan ke arah pensyirikan ni ditutup.
Sebab tu dia tak bagi buat patung tuan-tuan. Kita takut tuan-tuan, lama kelamaan dia akan bertukar kepada kita kata sembahan. Sememangnya sudah sedia maklum bahawa agama Islam itu tidak menentukan hukum syariatnya untuk satu atau dua generasi manusia, malah menetapkan hukum syariatnya untuk seluruh kemanusiaan di seluruh dunia ini secara terus menerus hingga ke hari kiamat, kekekalan. Okey, apa yang dirasakan jauh untuk diterima oleh sesuatu generasi akan diterima oleh generasi yang lain. Tidak mustahil jika ianya tidak menjadi satu hakikat yang nyata pada satu zaman, kelak akan menjadi satu kenyataan pada zaman yang lain, yang dekat atau yang jauh. Kadang-kadang tuan-tuan, sesuatu perkara itu generasi tersebut tak dapat nak terima tuan-tuan perkara tersebut, tetapi perkara tersebut akan diterima pada generasi akan datang tuan-tuan. Sesuatu pengharaman tu tuan-tuan, kadang-kadang dia punya sebab dia, hikmah dia kadang-kadang kita tak dapat, tetapi pada masa akan datang hikmah tu dapat dijumpa. Contohlah tuan-tuan, diharamkan kita makan khinzir. Zaman Nabi tuan-tuan, bila mana khinzir diharamkan, ketika tu para sahabat disami'na wa ata'na, haram-haram tak payah makan. Ketika itu kita tak tahu tuan-tuan sebab musabab, hikmah kenapa diharamkan khinzir. Mutaakhir ini tuan-tuan, bila mana kita kata kajian dilakukan oleh para saintifik tuan-tuan, oleh pakar perubatan dan sebagainya, menunjukkan dalam tubuh badan khinzir tersebut ada kuman tuan-tuan. Kuman, yang mana kuman ini cukup bahaya tuan-tuan. Orang yang makan khinzir tersebut, daging tersebut, kuman tersebut, virus tersebut tuan-tuan, dia pula akan makan organ-organ dalam kita tuan-tuan. Organ kita pula dia makan. Ini bahaya tuan-tuan. Dulu mungkin kita tak jumpa, hari ini kita jumpa dia punya hikmah dia tuan-tuan. Jadi benda tersebut kadang-kadang sukar untuk kita terima, tapi generasi akan datang dia akan dapat tuan-tuan. Yang kedua, diharamkan patung ni antara rahsia-rahsia pengharaman yang lain bagi mereka atau pembuat patung ialah orang yang membuat patung itu akan bangga diri tuan-tuan, akan bongkak tuan-tuan. Tengok aku punya patung terbaik, paling cantik, kan? Tak ada cacat celanya. Tuan-tuan, salah satu sifat iblis tuan-tuan yang Allah rakamkan dalam Al-Quran tuan-tuan, apa dia kata? Wa ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ini sifat negatif tuan-tuan. Aku lebih baik daripada dia. Itu sifat negatif. Sifat iblis tuan-tuan. Yang boleh apa tuan-tuan? Aku nak jadi yang terbaik. Tak apa. Yang tak boleh ni, aku lebih baik daripada dia. Dia sembahyang solat sunat baru 4 rakaat, dan 24 rakaat. Itulah sekali dia sembahyang tuan. Betul tak sembahyang sebab tu? Itulah sekali. Pertama dan terakhir. Tengok. Jadi ini sifat negatif. Jadi salah satu sebab diharamkan patung ni tuan-tuan, bila mana mereka patung dia merasakan bahawa patung ciptaan dia adalah yang terbaik. Lalu timbullah perasaan kita bongkak dan juga riak. Seolah-olah dia merasakan diri dia pencipta. Dia yang buat. Pernah terjadi dalam suatu peristiwa bahawa ada seorang dari kumpulan ini telah mencipta suatu patung, dan patung tu dia mengambil masa tempoh yang lama untuk sangka patung ni. Nak kata hebat patung ni. Ya? Apabila dia merasakan ni, orang buat patung ni, bila mana dia merasakan bahawa patung tu dia cukup sempurna, dia cukup cantik, dia cukup elok, lalu dia berdiri di hadapan patung tu. Wah. Dia berdiri dengan penuh rasa bangga sebab dia dapat siapkan patung tu. Oleh kerana dia teruja, terharu kerana dia berjaya menyiapkan patung tersebut dengan cukup sempurna, lalu dia berbicara, dia berkata-kata dengan patung tu, dalam keadaan tanpa dia sedar. Lalu patung tu tuan-tuan, dengan takdir Allah, patung tu jawab. Ni dipuji, oh cantiknya kau, hebatnya kau, kan? Lah kadang tu tiba, patung tu jawab. Kalau saya tuan-tuan, kita lari tuan-tuan. Kan? Patung tu, apa patung tu kata? Innal ladhina yasna'una hadhis suwar
yu'adzibuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Okey. Apa kata dia? Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya, patung ni kata tuan, sesungguhnya orang-orang yang membuat patung ini, dia tadi laki tadi dia buat. Patung tu kata sesungguhnya orang-orang yang membuat, dia buat dalam bentuk kumpulan lah. Okay? Sesungguhnya orang-orang yang membuat patung ini akan diseksa pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka ni, kumpulan yang buat patung tu, ayuh, hidupkanlah apa yang kamu ciptakan ini. Tengok. Patung tu jawab. Patung tu dah cerita dah. Nanti dekat akhirat nanti, okay, kamu akan diazab dan kamu akan ditanya balik nanti. Diminta supaya hidupkan aku ni, hidupkan patung tu yang dibuat tu. Tak terkejut tuan-tuan. Dalam sebuah hadis qudsi pula di sini sebut, yang Allah Taala berfirman, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharrah falyakhluqu sya'irah." Hadis riwayat Bukhari Muslim, siapakah lagi yang lebih menganiaya dirinya daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Sekarang kata Allah, cubalah mereka membuat sebiji zarah sahaja. Cubalah mereka buat sebiji bali saja. Ni Allah cabar. Mereka ni Allah kata ni hebat sangat. Kau buat biji bali. Orang yang buat suruh orang. Kau buat apa sayur. Kau buat sawi. Tak dapat tuan-tuan. Tanam boleh lah kan. Namun hidup tu Allah tuan-tuan. Okey. Dan yang ketiga, orang yang telah memahirkan dirinya dalam kerja seni ini tidak ada batas tempat berhentinya. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang mereka ni sampai satu tahap dia mahir tuan-tuan, dia melukis yang bukan. Antaranya, lalu mereka pun melukis atau mengukir patung wanita bogel atau separuh bogel. Dalam bila dia kata, kenapa buat ni? Ini seni. Ini seni. Jangan tengok pada yang apa kata-kata aurat tu. Bogel tu mana aurat kan? Tapi tengok pada kesenian dia, kehalusan lukisan dia. Oh, sampai tahap macam tu tuan-tuan. Kan? Ini tengok. Sampai tahap macam tu. Ni perkara ketiga yang diharamkan. Mereka melukis atau membentuk lambang-lambang berhala dan ajaran agama lain seperti salib, patung-patung berhala dan yang seumpama yang tidak diwajib oleh seseorang Muslim. Tu hikmah pengharaman ketiga. Dan yang terakhir tuan-tuan, kenapa diharamkan kita mengukir patung? Kerana di sini dikata, tambahan pula patung-patung itu sudah dianggap sebagai lambang kemewahan, lambang keseronokan bagi manusia pada masa kini. Mana-mana rumah yang ada patung, wah, dia rasa dia hebat. Tengok patung Dan buat patung dia sendiri. Oh, sedap kan patung dia. Baik. Mereka meletakkan patung-patung dalam istana dan dihiaskan juga di bilik tidur mereka dengan pelbagai patung. Manakala para pengukir patung akan bersaing menunjukkan kebolehan mereka untuk mencipta sesuatu yang lebih baik daripada pelbagai jenis logam, maka tidak hairanlah bagi sesuatu agama dan kepercayaan yang pada dasarnya memerangi segala bentuk kemewahan daripada emas dan perak dan sutra untuk mengharamkan segala jenis patung ini untuk dielakkan atau disimpan di dalam rumah seorang Muslim. Nak kata tuan-tuan, hikmah yang keempat ini, bila mana dia buat patung tuan-tuan, ia patung yang dah haram tuan-tuan, dia letak kat rumah dia. Lebih dahsyat lagi, dia buat daripada emas dan perak, dah buat patung tu haram. Diukir pula tuan-tuan dengan emas dan perak tuan-tuan. Ini sudah pasti kita kata hukumnya adalah haram. Jadi saja untuk pagi ini tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaatnya tuan-tuan untuk kita kongsi bersama tuan-tuan insya-Allah. Yang baik daripada Allah Taala, sebarang kekurangan dan kelemahan datangnya daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sejam boleh tak? Finish ya.